Hari ini Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, bagi satu kenyataan yang saya agak menunjukkan sedikit, ya. Tak sedikit, banyak. Kerana dia bagi gambaran berdasarkan kupasan Fitch, ya, yang katakan secara yang begitu positif, bagi gambaran yang agak cukup meyakinkan bahawa Malaysia boleh mencatat pertumbuhan sehingga 5.8%. Sudah tak? Saya tak pedulilah Fitch ke tak Fitch. Sebelum virus coronavirus COVID-19 ini, kadar pertumbuhan kita 4.3. Selepas itu kita jangka mungkin kurang daripada 3. Bank Negara kata paling tinggi mungkin 1. Bank Dunia mengatakan paling tinggi negatif 1. Kalau mungkin keadaan tidak begitu meyakinkan, dia mungkin negatif 4. Atau Menteri Kewangan kata positif 5. Ini masuk akal ke ni? Jadi saya harap Menteri Kewangan belajar supaya dalam mengendali kedudukan sebagai Menteri Kewangan, jangan terlalu politikan. Jangan bagi gambaran yang tak nak bagi lunak, bagi orang dengar seronok. Orang tak ada kerja ni dah ratuskan 1,000. Kalau dicecah lagi 2 minggu berterusan ni, saya mungkin 1,5 juta. Ini yang keliling, saya ingat di Segambut, di Port Dickson, yang ribuan meniaga di gerai-gerai, semua tak kerja, ya. Jadi pengangguran dah mencecah 1,5 juta. Kilang-kilang banyak tutup. Betul, hari ini Perdana Menteri umumkan kita buka cara berperingkat. Dan saya sokong, walaupun kita harus teliti keselamatan dan supaya jangkitan ini tidak merebak dan sebagainya. Kerana beberapa langkah ekonomi baru nak berjalan. Kalau orang Kedah kata ni baru nak taktih. Itu Menteri Kewangan kata jangan bimbang 50%. 5%. Baik. Dan ini pula dia tertanduk kepada masalah COVID-19 ini, ya. Malaysia, keupayaan kita testing ini, saya lihat ada yang kritik, siapa nama, Dr. Musa Nordin, itu agak keras sekali. Ya mungkin style dia agak kritikal sedikit, tetapi konten dia, isi kritikan itu patut teliti lah. Janganlah kita ini jadi semasyarakat yang saya katakan sampai yang terlalu feudal sampai tak boleh bagi pandangan. Nah, ini kerajaan sekarang, patuh, taat, cium tangan semua. Ini pandangan begini tak kenal juga. Umpamanya yang saya sebut bukan kali pertama malam ini, banyak kali, iaitu soal testing kit ini, ya. Kita ada sekarang ini keupayaan kita 1.93 untuk 1,000 orang. Ini jauh lebih rendah dari Singapura, Germany, South Korea, ya. Germany 15, Singapura 10-15, South Korea 9 ke 1,000. Jadi kalau kita tak uji, mana kita tahu sebenarnya jumlah yang sakit? Ini poin kita, ya. Apakah ini bermakna kita paksa pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan kerja lebih? Tidak. Kita kata kita paksa beli dan sediakan test kit itu dengan segera, kerana kalau tidak, kita tidak ada upaya untuk mengukur dan menentukan, ya, jumlahnya. Jadi ini bagi saya, kalau kita guna PKP atau MCO ini berdasarkan umpamanya pemulihan itu sangat baik, saya syukur, alhamdulillah. Tetapi dalam soal negara seperti juga soal ekonomi yang saya sebut Menteri Kewangan, angka dan kebenaran itu penting. Kalau tidak, kita itu dibuai dengan mimpi igawan, dan besok rakyat dan negara yang akan terhimpit. Sekarang itulah kita kritik sikit, kita kena marah. Besok bila kena, besok kerja kena buang, tak ada kerja, makan susah, baru tahu. Tapi sebab itu kita harus cuba jawab dan tangani betul, ya. Ini umpamanya pendapatan negara, ya. Kita tak boleh nampak positif sangat. Harga minyak itu tak tentu, ya. Dia $35 satu tong, ya. Kita unjuran kita dalam belanjawan tahun lalu 63, sekarang 35. Apakah akan naik? Alhamdulillah. Kalau turun, pendapatan negara terjejas. Jadi
negara China ada kejayaan dia, tetapi ada juga langkah-langkah yang diambil akibat kebimbangan kembalinya dan jangkitan di beberapa daerah. Amerika umpamanya paling parah, itu memang banyak orang bukan terkejut lah kemananya tentang sikap governance pengurusan presidennya, tapi ada yang memberi angka pengangguran dalam tempoh 3 minggu itu 16 juta orang. Saudara-saudari yang saya muliakan, ya, ini soal kita. Apakah kita jangan bunyi yakin sangat kerana yang dibuang kerja itu bukan menteri, timbalan menteri dah 70 orang dan ahli politik yang akan mengetuai semua jabatan-jabatan dengan elang-elang yang tinggi. Mereka tak terjejas. Kalaupun dia berhentikan elang 2 bulan, tetapi pendapatan tidak terjejas. Yang terjejas ini rakyat, ya. Dan kita tengok umpamanya Singapura yang jauh lebih berjaya dari segi ekonomi dan tangani soal virus corona ini, masih mengatakan bahawa mereka akan hadapi kemelesatan ekonomi. Ini yang saya bukan nak marah dia, tapi saya nak peringatkan awal-awal ni janganlah berbagi gambaran yang mengelirukan rakyat. Dan Indonesia sudah lihat keadaan. Kita doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di sana itu dapat lebih terkawal, tetapi semua unjuran itu membimbangkan, ya. Ketegangan sosial mudah berlaku, ya. Jutaan yang bekerja itu sudah merasa resah. Di Jakarta sahaja pengangguran ada yang menjangka mencecah 1 juta dan 5 juta di seluruh negara. Ini kita dalam negara Malaysia ini patut teliti hal ini. Bagaimana pengangguran, sektor mana, macam tadi soalan, ya, pemandu bas, pengguna tadika, pusat pemulihan, taksi, itu semua kalau kita teliti. Jadi kita yang mampu kita bantu, dan kerana ramai yang hilang pekerjaan mereka. Dia ada, saya kata, kesenjangan, ya, jangan diumumkan puluh bilion yang sampai dan masalah harian yang mereka hadapi. Saya nak sebut satu hal tentang Malaysia dari segi ekonomi. Malaysia ini tidak seperti banyak negara bangun lain. Ini negara dagang, it's a trading nation, dan sebagai a trading nation, itu dia bergantung banyak dengan perdagangan, jual beli. Dan kita bila tersangkut ekonomi Amerika, China, Eropah, malah ASEAN, jadi ekspor kita itu akan terjejas besar, dan ini tentu akan mencengkam kedudukan ekonomi, ya, dan pendapatan dari Petronas dan pelancongan, ya. Pulau Pinang mengikut Ketua Menteri, dan saya tahu Port Dickson sendiri memang hadapi masalah yang sangat membimbangkan.